dimsum Cik Hafiz. Ini untuk ni dah untuk ilmu pengetahuan. Okey, kalau dalam culinary punya term lah. Okey. Bila kita masuk belajar culinary, kita akan ambil satu topik tu adalah topik Asian cuisine, bukan? Betul, Asian cuisine. Asian cuisine. Tetapi untuk dimsum ni, dia di China dia panggil dimsum. Okey. Okey, di China panggil dimsum. Tapi kalau Mak Saleh punya term, kanape adalah dia punya tajuk besar. Kanape Kanape. C-A-N-A-P-E, kanape. Okey, kanape. French term. Kanape. Okey? Jadi dimsum ni tajuk bawah dia, subtopik dia. Okey. Jadi one is kanape. Tajuk kecilnya topik subtopik. Ada banyak macam-macam. Sandwich apa benda bagai semua ada bawah tu. Okey. Macam mana kita nak bezakan? Okey, kalau siapa yang suka makan Japanese, okey, sushi adalah a part of kanape juga. Sebab apa? Maksud kanape itu sendiri adalah one bite. Sekali makan. Sekali masuk. Jadi tak pernah lagi saya tengok dimsum tu orang makan 7 kali masuk dalam mulut. Melainkan bayi. Tapi dimsum bukan dessert Bukan dessert. Dia adalah okey, pada zaman apa? Tionghoa. Dinasti Han. Okey, zaman dimsum tu lah. Sejarah dimsum lah. Dia dimakan pada petang-petang kan? Pada teh. Minum teh. Sekali minum teh. Jadi itulah terjadi dimsum. Okey. Saya nak perbetulkan sikitlah. Okey, dimsum tu adalah tajuk besar dan bukan yang warna kecil. Yang orang kecil-kecil jual kat kedai tu bukan dimsum. Bukan. Yang tu siumai. Siumai. Jadi semua orang pukul rata benda kecil-kecil tu dimsum. Okey. Jadi kita betulkan sedikitlah. Okey. Jadi cukup tak info saya bagi? Tentang dimsum ni. Okey, jadi mungkin nak tanya kan, ni memang makanan asal daripada China. Dia memang China lah. Dia makanan tradisi kepada Cantonese Cantonese. Daripada Cantonese. So dibawa ke Malaysia, dibawa adat dan budaya makanan ini daripada China ke Malaysia dan dijadikan satu juadah kepada kita lah. Kepada kita. Okey, jadi jangan risau sebab kebanyakan dia lah. Ada yang menganggap dimsum ni pun datang daripada Thailand juga. Sebab Thailand memang ada jual kecil-kecil macam tu. Jadi dia dah olah macam-macam. Okey, jadi untuk saya resepi yang saya bagi ni adalah resepi yang paling asas. Okey, sebab apa? Untuk kita buat kita punya dimsum ni perlukan kena ada mince lah. Meat tu paling penting lah. Daging kisar. Daging kisar, udang kisar, ikan kisar, ayam kisar, semua benda kisar. Kampung saya panggil daging cincang. Daging cincang, betul. Cincang lah. Kalau ikutkan cincang ni pun banyak juga dia punya proses. Tapi hari ni kita bagi benda yang sangat simple, benda tu mestilah dicincang. Kenapa kena cincang, Chef? Kalau kita masuk seketul, dia tak muat lah. Macam mana nak terbentuk? Okey. Jadi jelas setakat ni? Jelas. Okey, panas itu Saya jelas. Kami bukan bergaduh kami cuma berborak. Okey. Okey, jadi okey dalam talian kita ni faham ke tak buat masa sekarang ni tentang pengenalan kepada dimsum kita ni? Mungkin ada soalan nak tanya. Mungkin ada soalan nak tanya, boleh tanya terus. Tak apa. Kalau tak buka kamera pun tak apa. Buka mic. Buka mic saja. Ada soalan. Ada soalan sebelum kita start? Dan Chef, seorang nak tanya Chef, dimsum ni kadang ada yang tak halal. Okey, kalau kita buat hari ni halal lah. Kalau kita buat hari ni halal lah. Asalkan tak ada pork dengan wine, halal. Okey, itu saja. Okey? Kalau kata saya, terkejut saya. Dimsum ni dia berapa lama tahan biasa? Okey. Dimsum ni kalau kita frozen kan, lama dia tahan. Frozen lama tahan. Tapi saya tak boleh bagi tahu hayat yang macam saya buat, saya boleh tahu 6 bulan. Tak boleh.
Sebab apa? Untuk benda ni tahu dia punya expiry date, benda ni perlulah dimasukkan ke dalam R&D. Jadi untuk kita buat ni dalam sebulan mungkin bertahan lah kalau kita frozen kan. Kita masuk dalam sejuk beku lah. Tapi kalau dekat peti biasanya dalam seminggu dia boleh tahan lagi. Tapi kalau kita masuk dalam peti sejuk, biasanya benda ni akan jadi terlampau keras lah. Sebab apa? Fungsi peti sejuk dia sedut air-air yang ada. Okey. Jelas tak? Kalau vacuum je? Okey, kalau vacuum tu lah. Kita vacuum, lepas tu kita masuk dalam deep freezer. Bolehlah tahan. Lamalah sikit. Saya tak boleh lah kata sampai setahun ke apa, tak boleh. Sebab benda tu perlu di R&D kan. Okey? Okay, menjawab soalan Puan tadi rasanya. Puan? Ya, terjawab. Okey. Lagi ada? Ada apa-apa soalan setakat ni? Saya nak mula dengan, okey. Kalau kita tengok kat sini, saya ada bagi 1, 2, 3. Okey. 3 dimsum lah. Jenis dimsum yang biasa orang makan. Okey. Tetapi yang paling favourite adalah siumai lah. Siumai. Ada warna merah-merah. Ada warna merah-merah. Merah-merah tu tahu apa? Merah-merah tu telur. Telur ikan. Okey. Bukan telur katak lah. Ada orang cakap telur katak, bukan. Sushi telur katak. Telur ikan. Kita tak pernah makan telur katak. Okey. Betul. Kita tak makan telur katak. Okey. Jadi yang paling favourite adalah siumai. Lepas tu kita ada dumpling. Dumpling salah satu dimsum juga. Dimsum juga. Lepas tu dia biasanya dumpling ni dalam benda yang berkuah. Okey. Dimsum dia buat kering macam tu, dan juga kita ada last tu adalah chongpan lah. Chongpan. Chongpan tu adalah dimsum juga Ya, buah dimsum. Ya. Dimsum yang dimasak luar. Jadi kita akan ada kuah, lepas tu ada dia punya fun tu. Fun tu happy lah. Tapi itulah untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan biasa kalau kita tengok chongpan ni, dia macam kuih tiaw je. Betul. Dia macam kuih tiaw. Dia macam kuih tiaw untuk ni lah street food, tapi kalau untuk masakan Melayu dia seperti laksam. Dia seperti laksam. Okey, jadi macam mana boleh kita mulakan semua? Ada yang masak bersama kita? Ada yang masak bersama kita tak hari ni? Puan Roslin rasanya masak bersama kita. Tadi saya ada nampak satu peserta dia berada di dapur, kemungkinan masak sekali bersama kita. Jadi boleh tak kita nak tahu ada yang masak sama-sama dengan kita ke? Ya, Chef. Hari ni saya dah sedia bahan dah. Okey, cuba tengok bahan-bahan tu. Buka kamera. Puan Sylvia lah. Puan Sylvia. Sekejap, Mas. Boleh. Boleh. Tak ada masalah. Sebab kita kongsikan sama-sama dengan rakan-rakan kita yang lain. Supaya sampai kita punya ilmu yang kita bagi. Saya dah sedia kulit sumai. Tak apa. Kulit sumai pun boleh sediakan. Daging ni boleh gunakan? Boleh. Tak ada masalah. Okey. Yang ni lah dia. Okey. Tak apa. Saya pun ada standby benda tu juga. Puan Sylvia akan masak bersama kita. Puan Roslin. Dia memang wajib ni. Nak Puan Roslin. Okey, tak apa. Saya sudah sedia, Cikgu. Okey. Kalau tak apa. Okey. Jadinya saya rasa boleh kita mulakan? Boleh, Chef. Okey. Chef nak terangkan mana dulu? Bahan dulu ke? Saya rasa diorang dah ada saya punya bahan-bahan. Okey. Jadi kita terus buatlah. Alright. Okey, kita pergi satu persatu untuk kita buat kulit siumai. Kita buat kulit dulu Kita buat kulit. Kita yang paling penting sebenarnya orang susah nak buat kulit tu. Chef, kalau beli je kulit popiah dah siap, Chef? Kita boleh pakai? tak apa. Kulit wantan yang dah siap boleh? Boleh, tapi tujuan khusus kita hari ni kita nak buat. Sebab tu saya tulis kat situ, siumai filling and skin. Okey. Jadinya firstly kita kena ambil kita punya bowl. Okey. Kita ada bowl, kita ada kita punya tepung. Penting.
Chef, tepung kita nak pakai tepung apa je? Saya pakai tepung gandum biasa je. Tepung gandum biasa tak ada masalah. Jangan pakai tepung kek ataupun tepung low protein Okey. Okey. Apa-apa brand boleh Chef Boleh, tak ada masalah. Dia tak terhad kebiasaannya kita tengok. Kalau siapa yang yang buat roti canai lah. Buat roti canai ni sangat complicated lah. Sebab tu nak pakai tepung lidi lebih lembut lah. Tepung ni Tak apa. Jangan complicated. Semua tepung sama. Cara uli tu yang berbeza. Okey. Okey. Kita pakai 1 cup Okey, harap nampak 1 cup. 1 cup tu anggaran berapa? 1 cup. 1 cup sama dengan 250 ml. 250 ml 250 ml anggaran. So ni untuk berapa banyak skin tu? Saya nak kata banyak tu lebih kurang sebab macam mana sebab kita akan buat dalam satu plate besar, lepas tu kita akan lubang-lubang-lubangkan. Jadi terpulang kepada ketebalan yang sama, terpulang kepada berapa besar kita pakai kita punya. Kalau tak ada chef ni, potong pakai Kalau besar tak boleh? Boleh, tak ada masalah. Apa nama ni? Cutter. Cutter. Kita pakai cutter hari ni. Cutter atau apa? Tapak. Okey, kalau kata nak timbang pun boleh. Kita timbang berapa boleh dapat 250 ml Untuk okey dulu. 250 lebih kurang 90. Okey. 90 gram. 90. Kurang 90 gram. Okey. Dia macam ni tuan-tuan dan puan. Dia kadang-kadang kalau chef ni dia tak jarang pakai timbang. Kalau kita kat rumah pun tak ada, kita nak timbang kan, sukat-sukat. Tapi anggaran kita nak buat. So dua cup 2 cawan tepung 2 cawan tepung, anggaran 1 cawan tu adalah 250 ml. Berapa tadi? 90 gram. So berarti dalam lebih kurang dalam 200 gram untuk tepung tu lah. 200 gram untuk tepung. Betul. Okey. Lepas tu kita perlukan garam sikit lah untuk kita rasa. Okey, kita ambil garam. Garam. Garam ni kita pakai a pinch sikit lah. So garam kalau ikutkan 1 tablespoon 1 sudu teh. Sudu teh betul. Bukan sudu makan. Bukan, a pinch. Secubit. Secubit garam. Okey. Ikut kesesuaian lah. Ikut kesesuaian. Okey. Jangan terlebih nanti terlalu. Lepas tu half cup cup ni cup ni juga half cup. Air. Air panas. Air panas. Kita pakai air panas. Cepat sikit. Ni air nak rebus. Okey kawan-kawan saya kadang-kadang dia malas sikit. Okey, jadi setakat ni harap ni lah dengan barang kita dah separuh lah. Okey, katakanlah kita nak dapatkan benda warna-warni, kita boleh bubuh lah apa-apa warna kita nak letak. Air panas ya Ya. dia air panas. Okey, kita masukkan dulu separuh wire whisk. Sebab apa panas okey, berhati-hati. Okey, sekarang ni kita kacau dulu. Air lagi jap. Kita tak habis lagi. Air kalau tak boleh chef, kalau tengok dia macam kurang air. Sabar. Sebab dia air panas nampak tak? Kenapa Boleh air panas dekat chef? kan? Boleh saya tahu chef kenapa guna air panas? Okey, bila kita guna air panas dia lebih cepat. Lebih cepat. Tepung tu memekat terus. Okey. Okey, kita dah masukkan. Tapi kita standby kan air panas kita sikit Harap boleh nampak Okey. Lepas tu kita ulikan. Jangan risau Kalau boleh air jangan masukkan banyak dulu masuk sikit-sikit. Sebab apa? Takut nanti terlebih air. Kalau terlebih air apa jadi chef? Dia akan jadi lembik. Dan kita punya skin tu akan nak bentuk susah nanti. okey. Jadi kita uli.
Ya, saya. Sama-sama tu Chef boleh cerita lah kenapa saya kena bayar RM10 lagi. Okey, kenapa saya kena bayar RM10? Okey, RM10 tu adalah yuran hasil kerajaan. Okey, yuran hasil kerajaan sebab kita untuk hasil kerajaan lah. Ini adalah yuran hasil kerajaan lah. Lepas tu kita akan keluarkan sijil. Untuk kita keluarkan sijil tu. Dapat sijil je kan? Dapat sijil, memang dapat sijil dah. Okey. Kita uli-uli bagi rata. Harap boleh nampak lah Chef, tolong ulang sekali berapa banyak air yang diperlukan? Half cup. Separuh cawan. Separuh cawan. Kalau Okay, separuh thank cawan you. lebih kurang 175. 125. 125. 125 ml. Okay, Puan siapa tadi? Puan Rina. Puan Rina tu ada buat sekali ke? Ada buat tepung je. Inti Okey, buat tak ada. tepung. Tak pergi pasar lagi. Oh, okey. Puan Rina ni nampak macam aktif eh. Minta suami dia pergi pasar. Kena minta suami dia tolong pergi pasar lah, membeli. Okey, nampak Okey, jadinya kita jangan masak terus, kita rehatkan dulu. Rehatkan dulu. Okey. Macam buat roti Chef Betul. kena rehatkan dulu. Betul, kita kena rehatkan dulu. Okey. Kenapa? Kenapa boleh jauhkan tak? Bawa nampak Okey. Chef. Kenapa Chef kena rehatkan dulu? Okey, kenapa kita nak rehatkan tepung ni? Sebab apa? Kita nak bagi air kita betul-betul meresap dalam tepung tu. Air, okey. Okey, bila dia betul-betul meresap, baru dah dia rata. Jadi, bila kita uli nanti, tak adalah nampak biji-biji putih. Biji-biji tepung tu Biji-biji maknanya. tepung dia tak nak. Jadi, kita rehatkan dulu, dan lagi kita akan uli balik. Tapi itulah, ada setengah orang, bila menggunakan tepung ni Chef, dia suka ayak. Ayak dulu. Okey, untuk pengetahuan, ayak ni memang dah dibiasakan. Okey. Okey. Kalau benda yang baru buka daripada plastik, tak payah ayak. Tak payah ayak. Melainkan dia dah ada kutu. Okey, dah ada. Tapi kita percaya. Kita percaya kalau benda yang dalam plastik macam ni belum terdedah, masih rapat, tak perlu ayak. Okey, sebabkan dia memang dah safe dalam tu. Dan tepung ni memangnya halus Chef kan. Kadang setengah memang orang tu dia ayak sebab dia kata ada lagi partikel-partikel yang ada dalam tepung. Yelah, kalau Kan? kadang-kadang ada ulat-ulat putih tu. Okey. Tapi kebiasaannya dalam-dalam ni yang baru-baru kan, tak ada lagi. Percayalah kepada kilang-kilang sebab apa, diorang dah proses benda-benda tu betul-betul baik. Dan mereka tetap menjaga kualiti. Tapi kadang-kadang kita berjaga-jaga, tak salah. Jadi nak cakap saya tak berjaga-jaga lah ni. Jangan macam tu. Tak, jadi, sebab mak-mak kita memang ajar kita daripada kecil kan. Sebab ayak dulu. Sebab apa, dulu zaman-zaman dulu diorang beli, bukan beli yang dah paket tau. Guni. Diorang beli guni paket kat rumah. Semua benda beras, apa berbagai. Betul. Okey Jadi itulah, kadang-kadang kita kena ambil tahulah pasal-pasal benda-benda lama ni kan. Saya tak kata, apa lah orang lama kolot benda-benda ni, tak. Ada dia orang buat tujuan. Ada sebab. Ada sebab. Kenapa tak boleh menyanyi dalam dapur? Oh, kenapa? Tak tahu. Tak kahwin dengan orang tua. Kahwin dengan orang tua. Betul. Kadang-kadang orang kata tak boleh buat benda-benda ni. Bukan apa, masak di dapur ni kena fokus. Dia kena fokus. Takut letak gula, garam letak terlebih. garam. Macam itulah. Jadi kita dengar je lah. Okey. Jadi kita biarkan dulu. Sementara tu kita letak kat belakang ni okey. Kita tutup sikit. Okey. Next. Okey, setakat ni faham tak untuk dimsum punya skin? Boleh respon kepada saya? Boleh? Puan Sylvia dapat tak setakat ni? Tengah menguli lah tu. Komisi tengah menguli tu. Dapat Chef, dapat. Dapat Okey, yang lain Ya. boleh respon tak? Kalau Chef terlalu langsung, Hello, boleh ya saya. maklumkan. Puan Masita. Puan Masita buat sekali tu. Tepung gandum dalam berapa ratus gram tadi? Tepung gandum 2 cup. 2 cup. Dia guna Lebih kurang 100 lah, 100 gram. Lebih kurang saya tak kata benda tepat. Kalau 2 cup tapi- bermakna 200 gram lah.
Ah, kurang. betul. Okay, thank you. Okay, thank you. Masa kau buat tu rasanya. Puan Masita tengah buat ke? Sedang prepare. Tak apa. Kalau ada boleh tanya terus, tak ada masalah. Chef tunjuk texture, chef. Tunjuk tekstur. Tekstur setakat ni kalau kita buat sama macam dough roti. Tapi kita nak rest dulu, bagi dia rata dulu Boleh? Air tu, bagi air. Bagi air rata dulu. Bagi dia meresap betul-betul. Boleh? Okey, setakat ni boleh? Okey. Saya teruskan dengan kita punya. Kita nak buat satu-satu ke kita nak buat skin tu? Kita buat satu-satu lah Okey, kita pergi kepada kita punya filling. Okey. Filling yang saya pakai hari ni sebabkan rakan-rakan saya suka makan ayam. Jadi saya akan buat chicken. Okey. Ini adalah ayam yang dah siap dicincang. Okey. Kalau kata nak beli dada ayam siap cincang pun boleh, tak ada masalah. Boleh tolong Haji Hafiz? Boleh. Okey, lepas tu kita ada kita punya whisk. Okey, dekat sini saya kata kita nak bubur daun sup. Boleh, tak ada masalah. Pisau. Okey. Kita potong sikit-sikit Harap boleh nampak lah Okey, sehalus yang mungkin. Okey, kalau kata nak pakai daun sup, daun bawang, daun ketumbar semua boleh. Okey, untuk filling ni saya pakai yang basic. Kalau perempuan kata perempuan nak bubuh bawang goreng, tak ada masalah. Sebab apa? Kadang-kadang masing-masing dia nak nak ada cita rasa masing-masing. Jadi kita boleh buat, ada masalah. Okay, harap boleh nampak Semua nampak Okey, kita masukkan sikit. Okey, saya tak cuci tangan lagi. Tapi tak apa. Jadi tengah menguji Okey, Cik Hafiz tolong. Tolong kacaukan saya. Kacau Okey, sekarang kita tengok Cik Hafiz buat kerja Okey, untuk pengetahuan Cik Hafiz ni adalah pensyarah untuk program pengembaraan pelancongan. Okey. Jadi kalau nak tanya apa-apa pasal pelancongan waktu silang-silang pun tak ada masalah. Pelancongan lah. Dia dah pergi macam-macam negara dia pergi. Satu Malaysia je. Satu Malaysia. Satu Malaysia insyaAllah saya dah pusing. Okey. Saya suka letak minyak bijan sebab apa? Minyak bijan ni boleh mewangikan lah kita punya. Mewangikan. Kalau minyak lain je? Tak payah. Minyak bijan je lah. Minyak bijan saja. Jangan tahu minyak zaitun ke. Tak perlu. Sebab apa? Chinese punya Chinese people dia menggemar minyak bijan lah. Even nasi goreng semua ada minyak ikan. Minyak bijan. Kalau kata saya tak nak pakai garam. Okey. Kita ada kita punya fish sauce. Fish sauce ni memasinkan. Ya, betul. Berapa banyak tu cheese? Fish minyak ikan. Susah nak nyebut fish sauce. Kalau 1 tablespoon lah. 1 tablespoon tuan-tuan dan puan-puan, minyak ikan 1 tablespoon. Kalau kata letak garam, boleh. Sos ikan, minyak ikan. Sos ikan, maaf. Sos ikan. Okey. Sos ikan. Kalau kata kita nak bubur lada putih atau lada hitam, boleh bubur. Kalau nak pedaskan, boleh. Dia selera Melayu. Selera Melayu kena letak pedas sikit. Dan kita kat Sarawak ni, produk utama negeri Sarawak, lada hitam. Murah Chef lada hitam ni. Mahal sikit. Memang sini adalah pengeluar tapi yalah dekat luar lagi mahal lada hitam. Tapi kat sini pun dah mahal lah. Sebotol ni RM6.5. Ni produk memang daripada ni Sarawak ni, daripada Sibu.
Gula. Okey, tadi kita letak minyak wijan dalam 1.5 tablespoon. Okey, katakanlah kita nak letak garam sikit. Boleh kalau salah. Gula sikit. Gula. Maafkan Kita dah saya. letak garam tadi. Garam belum letak. Dah. Saya tak letak garam, saya Kita letak letak ikan. Satu sudu cukup. ya, Puan Mazita. Kalau nak letak udang dengan carrot bolehkah? Boleh tak? Boleh. Cuma carrot. Kalau udang kita nak finishkan dia letak atas pun tak apa. Nak letak udang setul ataupun nak mix udang pun boleh. Tapi sebab apa? Kos udang terlalu mahal. Untuk pengetahuan dekat Betong ni seafood dan juga fish sangat mahal. Sekarang ni musim udang. Sekarang musim udang. Betul. Kalau ada dekat Bintulu ke kan. Mekah, tu kawasan-kawasan ni lah. Saya datang sini, saya ingatkan murah makanan-makanan seafood. Rupanya wow. Agak berkosting sikit lah. Kita akan ke Sabah ni ya. Kita akan ke Sabah. Bersiar-siar. Okay. Sabah memang itulah syurga lah. Syurga untuk seafood Jafiq. Syurga untuk seafood. Okey. Dah ada Jafiq, okey? Okey, dia dah hancur sikit Okey, dia dah hancur. Okey, boleh kita tengok kamera. Padam. Okey, harap nampak lah Okey. Nampak tak tekstur saya? Okey. Jadi kita biarkan dulu kat situ. Sampai kita punya tepung, kita uli sikit lagi. Okey. Tepung ni bila uli kali kedua biasanya dia akan lebih lembut. Okey, jadi macam ni dia lebih putih lah. Kalau kata nak bubur pewarna, boleh bubur pewarna. Tapi hari ni saya tak pewarna lah. Tapi biasanya chef skin tu warna apa? Warna kuning biasa memang warna kuning warna kuning. Boleh. Jauh kasih. Okey. Jadi boleh nampak dough kita pun kalau kita tarik okey, sini. Kita tarik dia tak apa-apa. Keras lah. Sebab apa? Kita nak nipiskan dia lagi. Nak nipiskan. Dia bukan macam roti dia kena Bukan. Dia bukan window tak ada. Istilah kalau siapa yang pernah join kursus-kursus pizza dengan Chef Syafiq, biasanya kita waktu tepung tu kita check. Kita check, kita tarik, kita stretchkan dia. Okey. Kita pastikan kita ada tepung sikit sebab apa kita nak lapik kita punya base kita tadi. Yes. Kulit wonton siumai dengan kulit wonton siu jiao. Siumai siu jiao. Apa beza dia? Saya ada beli dekat tu kan, dekat shopping complex, and then saya ada dua jenis ni, jadi saya confused lah. Okey. Siumai dan siu jiao. Siu jiao. Okey, ada lagi. Ada gambar tak? Ada gambar? Ada. Ambil kalau. Gambar. Saya kalau saya tak tahu, saya cakap saya tak apa-apa tahu tau. Boleh tengok dulu. Okey. Sambil-sambil tu kita uli Ada gambar? Tengok. Tengok. Dah send dekat WhatsApp boleh.
Okey. Sabar sekejap Info-info kadang tu saya kena tengok dulu. Saya tak boleh nak kata terus. Okey. Kita uli sampai kebiasaan je lah. Okey. Sun Xiao and Sauman. Kulit wonton. Ini yang dah siap. Yang dah siap. Sun Xiao Mai. Sauman. Bawang. Okey. Sun Xiao. Cuba Google. Sekejap, sabar kita Google dulu saya pun tak pernah jumpa Sujau tu. Mungkin bahan. Tapi saya rasalah kalau Sujau tu lebih nipis untuk digoreng. Okey. Sekejap saya ni admin tengah tengok info. Betul? Sujau. Untuk dumpling. Sujau untuk dumpling. Kalau guna sujau tu tak boleh goreng lah. Boleh, tak ada masalah. Boleh je. Tetapi dia lebih spesifik untuk sup lah. Sup. Masuk. Okey, faham. Okey. Shu hijau. Shu jiao. Okey. Sujau. Shu jiao Okey, jadi kita nipiskan dulu. Tarik senipis yang mungkin. Kalau boleh, nipis tu macam mana sampai kita boleh nampak permukaan sebelah sana. Sebelah luar. Dia direbus kan? Kalau kata ada pasta mesin, boleh guna pasta mesin. Kalau boleh, senipis yang mungkin lah. Yang perempuan boleh. Okey. Okey, boleh. Cik Hafiz boleh tolong? Okey. Yang ni yang saya buat lah. Dia agak tebal sikit lagi. Kita nak uli dia bagi nipis sikit lagi Okey, nampak tak? Dia akan jadi macam ni lah. Dia akan lama-lama, makin lama makin berkembang. Jadi kita kena uli dia. Inilah sebenarnya yang membuatkan kita dekat hotel Kalau dekat hotel susah kita nak cari dim sum chef ni. Sebab nak proses dia memanglah susah. So ada di hotel memang dim sum chef. Memang ada dim sum chef. Memang dia buat dim sum je. Oh, kerja dia Even kalau dekat dululah Chinese punya kitchen brigade lah, orang kata kitchen brigade organisasi dia orang. Kalau goreng, kerja dia menggoreng saja. Dia power goreng. Macam itulah. Dia punya detailnya. Chinese punya food memang sangat detail. Sebab apa? Macam mana dia nak buat itik goreng yang betul-betul crispy. Jadi memang dia ada expert dia orang kat situ. Bukan semua boleh buat yang tu lah sangat detail tentang Chinese food ni.
kita jangan bezakan dengan Korea. Korea kebanyakan dia ada food yang dia curi daripada negara China, negara Jepun. Tetapi China tidak. Memang food dia orang adalah food dia orang. Dan terus terang cakap, Chef, makanan Chinese ni bukan murah. Betul? Mahal. So, Chinese food sangat mahal. Sebab apa? Dia orang buat sangat detail. Betul. Dan untuk makluman tuan-tuan puan-puan, adalah pengalaman makan di restoran dim sum ni. Paling popular adalah, pernah dengar Dolly Dim Sum? Pernah. Dan bukan murah. Kalau sekarang ni yang popular, restoran yang dimiliki oleh Sheila Rusli. Agak mahal Dim sum agak mahal. Okey, jadi bila kita dah dapat ketebalan yang kita nak boleh tunjuk sekejap Hafiz? Okey. Ketebalan yang kita nak dah dapat. Okey. Jadinya kita nak potong. Potonglah senipis yang mungkin. Sejimat yang mungkin lah. Jadi saya pakai ada bentuk gerigi-gerigi sikit. Harap boleh nampak Saya dekatkan sikit. Okey, nampak Kalau nipis sangat pun susah Chef. Tapi kalau tebal, dia akan menyebabkan kita punya tu liat lagi. Okey. Tu kena jaga-jaga lah. So sedang-sedang lah, maknanya Sedang-sedang. tidak terlalu nipis, Tidak terlalu tebal. Okey setakat ni nampak semua Encik nak tanya mana beli acuan tu? Yang ni saya waktu saya dah masuk tu memang dah ada dah ni. Saya pun tak tahu dah beli kat mana. Tapi kata ni boleh dapat lah dekat bakery shop. Bakery, Mr. DIY. Mr. Kalau DIY tak ada. Kalau tak ada tu boleh guna gelas lah. Boleh. Tak ada masalah. Kadang-kadang kita kat Okey. rumah apa ada barang je, kita pakai saja. Okey, saya dapat yang saya buat ni lebih kurang 10 lah. Betul? Saya dapat 10. Yang ni saya dapat 10. Dekat sana ada lagi. Saya tak boleh buat sorang-sorang ni. 11 Okey. Jadi, tak apa. Jadi, yang ni yang saya dapat. Okey, kalau kata dia terlampau tebal lagi, kita boleh nipiskan lagi. Nipiskan lagi. Dia boleh dapat lagi besar. Nampak? Dia makin nipis. Nampak tak? Guys? Guys, nampak tak guys? Balik ya. Nampak? Okey lah, harap lepas ni semua dah power lah. Boleh buat dimsum dah. Buat kulit dimsum. Kulit dimsum. Okey. Tak apa. Bulat kecil-kecil lagi tak masalah. Okey, yang ni saya tunjuk beza yang saya tak uli tadi dengan uli. Nampak? Dia makin besar. Dan dia makin nipis, makin putih.
itulah Chef. Hmm. Ada setengah orang Ya. minat tebal. Ha. Ada Okey, setengah jadi bila tebal nanti ada komplain. Ha. Komplain ni tentang apa? Tentang dia akan jadi liat dan keras. Bila nak makan Ah. pun dia. Betul. Okey, jadi boleh kita jauhkan balik? Boleh. Saya nak borak-borak dengan rakan-rakan saya di talian. Okey. Nampak dia makin besar. Jadi saya sebenarnya jealous kalau kawan-kawan saya bersama-sama saya tidak buat kerja. Jadi saya minta tolong Cik Hafiz untuk buat kan. Okey. Jadi kita pastikan kita punya pengukus ni panas Sebab apa bila kita lepas buat kita akan terus masak. Boleh ke setakat ni? Puan Roslin okey? Puan Sylvia okey ke? Okay, Chef. Saya dah sediakan bahan cincang dia. Okey. Barang kulit wantan sudah siap? Siumai punya kulit dah siap ke belum? Chef, apa jadi kalau kulit dah siap, Lampau tebal. inti buat kemudian? Boleh simpan terus. Macam mana kita nak buat? Okey. Kita layerkan setiap tepung. Tepungkan setiap layer. Macam ni. Okey, lepas tu letak. Ni letak. Jadi kita boleh simpan dalam peti. Boleh tahan dalam seminggu lah benda ni. Okey. Saya pergi ke depan. Okey, nampak boleh simpan. Kalau kata nak samakan dia, boleh kita cut lagi. Nanti kita mudah untuk kita shapekan dia. Kita masukkan dia. Okey. Macam mana? Faham ke setakat ni? Ada soalan lagi? Chef nak tanya, kalau kita tak nak buat kukus kita goreng, boleh ke? Boleh. Tak ada masalah. Tapi kita kena keraskan dululah. Takut nanti kalau kita masuk, dia akan cair kat dalam tu. Dia akan berderai. Bukan cair, berderai. Sebab saya selalu juga buat dimsum ni. Takut goreng nanti berderai. Tak ada masalah pun goreng. Kalau siumai ni memang steam. Siumai memang steam Okey, jadi ada soalan? Setakat ni? Ada lagi soalan-soalan? Boleh tanya, boleh share. Siapa yang dah pernah buat? Yang join kursus pun kadang-kadang dia nak top up ilmu. Tak ada masalah. Nak top up ilmu tak ada masalah. Okey. Jadi saya punya ni, saya punya ni pun dah siap. Okey. Buat kita bulat-bulat macam ni. Okey, dan kita akan masukkan. Chef, Ya. kira
sudu tu? Ha? Adunan tu berapa sudu tu? Adunan air cincang tu. Satu sudu Ayam kan? cincang. Saya pakai 400 gram. Bukan bila kita masukkan dalam kulit tu. Oh, nak masuk. Okey, kalau nak masukkan terpulang kepada berapa besar kita buat kita punya skin tadi. Oh, Boleh? okey. 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 Jadi okey, macam ni masuk. Betul. Okey. Dan lipatkan je terus. Okey, jadi siaplah satu. Okay, nampak Tak nampak lah cikgu. Yang mana? Apa yang tak nampak? Kamu lipat dia, saya tak nampak cikgu. Okey, kejap. Okey, macam ni Saya letak macam ni. Jangan laju cikgu Okey, baik. Pak, saya kena marah lah ni. Okey, jadinya macam ni saya buat. Saya dah bubuh macam ni tangan. Saya buat bulat dekat tangan saya terus masukkan. Okey, terus masukkan. Dia akan terus tutup. Dan kita terus masukkan. Okey. Jadi, terus jadi. Gitu. Kalau yang lebih-lebih tu, kita potong aja. Okey, nampak? Okey. Sekarang kita masukkan. Letak satu sudu pun tak apa. Lebih sikit pun tak apa, tak ada masalah. Okey, nampak semua Okey, jadi siap saya punya dimsum setakat ni. Okey, ada apa soalan? Okey, setakat ni ada apa soalan ke? Kalau rupa dia macam ni, okey tak? Mana? Boleh. Cumanya teknik untuk bulat tu yang saya tunjuk tadi dah. Untuk kita dapatkan bulat tu macam ni. Itu kemas. Kita letak, kita masuk dalam golongan tangan ni, kita masukkan. Nanti kita cuma adjust je. Okey.
Puan Roslin nampak Puan Roslin Sekejap lagi saya kena marah lagi. Kena lambat cepat sangat. Okay, macam mana? Jadi nampak macam mana pembuatan kita? Jadi kita bagi kepada rakan kita untuk habiskan. Okey ke cikgu? Okey ke? Bukan saya okey ke tak? Puan okey ke tak? Okey. Puan Roslin punya. Okey. Tapi kulit dia kena nipis nipiskan lagi pun tak apa. Senipis yang mungkin. Tolong. Okey, lepas tu kita akan masukkan dalam kita punya inilah sebab kita nak kukus. Dia ikut seni. Ikut sini masing-masing tak apa. Makanan Chinese ni Dia lebih berseni sebab apa? Sebab itulah untuk kita buat dimsum ni bukan murah Okey, kita dah siap, kita terus masuk dalam pengukus. Pengukus. Okey. Saya masuk dalam pengukus saya. Okey, dan kita biarkan. Kalau kata puan-puan nak top up apa-apa atas dia, boleh bubuh terus, tak ada masalah. Okey? Dan kita tutup. Okey. Jadi ada apa-apa soalan setakat ni? Dan kita tunggu lebih kurang lah 15 ke 20 minit. Terus makan. Boleh makan terus sekejap lagi kalau siap. Jadi macam mana Cik Hafiz? Okey tak? Buatan dimsum kita hari ni? Okey, kita bermula 9 suku, 10 suku kita dah siap. 1, sulmai filling and skin. Okey. Dia yang membuatkan masakan kita ni lama sebab apa kita nak uli tu. Yes. Jadinya bayangkan kita makan dalam masa 30 saat 3 biji. Jadi kita nak dapat 9 biji pun dah dekat sejam. Jadi betapa susahnya untuk kita buat dimsum ni. Tetapi kalau ada bantuan mesin, harapnya lebih mudah lah kita nak buat kita punya dimsum Okey, jadi sebelum kita berhenti berehat, kita nak pergi kepada menu yang kedua kita, dumpling, wrapper and juga filling. Ada apa-apa soalan setakat ni?